Agung. Contoh nak naikkan yuran ke apa, kan yang sebelum ni diputuskan yuran kita setuju 150 setahun, ataupun 100 setahun, ataupun RM50 setahun, ataupun RM50 sekali seumur hidup. Tiba-tiba ada tengok kekangan keuangan apa semua ni, bagaimana kita nak orang kata pertingkatkan lagi pendapatan pertumbuhan, sebab kita ada banyak aktiviti-aktiviti yang nak dibuat, kos pentadbiran mungkin meningkat, jadi nak naikkan. So nak naikkan tu tak boleh suka-suka, kena endorse dalam mesyuarat agung. Jadi kalau tuan-tuan tak datang, lepas tu bila keputusan sudah dibuat, lepas tu membebel-bebel nanti dalam WhatsApp, membebel-bebel nanti dalam Facebook, jadi dia tak manis lah. So tugas dan tanggungjawab AJK ni bukan mudah tuan. Ini nasib baik NGO yang macam ni. Kalau yang parti politik lagi teruk, kalau siapa yang jadi pimpinan, semua tak betul, kan? Jadi kita kena pandai lah nak olah mesyuarat atau semua, supaya semua akhirnya bersetuju dengan apa yang kita nak buat. Jadi begitu juga dengan pertubuhan macam Malaysian Truckers ni. Jadi pertubuhan macam ini juga kita kena bincangkan bagaimana nak menjaga kebajikan komando-komando lori kenderaan berat yang sentiasa terdedah dengan peluang untuk terlibat dengan kemalangan ni. Dia sangat cerah pemandu-pemandu dia, sebab saya ingat 80% masa ni habis atas jalan je, 20% je rehat dekat kedai, kat Sri Mayuri, duduk kat situ, kat Putrahai minum, sebab saya tengok ni ada ni perjumpaan program ramah mesra mesti ada, kat kedai-kedai restoran mana, betul tak? Jadi kena lawan. Dan melalui pertubuhan-pertubuhan sini juga nak kena minta kawasan-kawasan rawat dan rehat ni kena banyak kawasan-kawasan yang besar. Ini lori 40 kaki, 60 kaki kalau lori kontainer prime mover campur dengan trailer. Ni sekarang ada pula yang double tu. Mana nak parking, nak rehat minum ni, nak kencing, nak berak, nak mandi, harap area je. Itu yang parking tepi jalan. Itu yang kalau kampung penambah tu, berapa kali dah turap kat tepi tu, yang bukan turap lah, kita tampal yang lubang-lubang tu, berlekuk balik semua lori masuk parking, Jadi bila pemandu lori besar ni parking tepi jalan, orang-orang kenderaan kecil marah. Nanti sampailah aduan dekat pejabat saya, parking dekat Nama Indah, parking dekat depan Taman Teluk Gedong Indah Barnas, parking. Saya nak buat macam mana? Perempuan Kelang memang kaya dengan lori, sangat-sangat kaya. Satu hari trip itu Westport saja tau. Sebab saya sekarang, kejap lagi saya cerita pasal Jalan Pulau Indah. Saya tahu tadi, sakit pinggang saya cakap, okay? Westport saja satu hari secara purata trip lori kontainer saja tau, tak masuk lori kargo. Trip, saya tak tahu lah berapa trip, tetapi jumlah trip dalam masa 24 jam secara purata, kalau daripada hari Isnin hingga hari Rabu, 2,500 macam tu. Tetapi kalau daripada hari Khamis sampai hari Ahad macam tu, dia akan mencecah sehingga 3,500 trip sehari. Jalan Pulau Indah tu, lebuh raya Pulau Indah tu. Jadi bayangkan banyaknya lori kontainer saja. Jadi takkan dia tak berhenti rehat, takkan dia tak berhenti minum, takkan dia tak berhenti untuk solat apa semua ni, kan? Betul tak? Kadang-kadang mengantuk, mata dah kena sengkang batang mancing ni, kan? Kau minum dia ketuk banyak pun, nak guna. Ini kata, saya dah lalui dah ni, tak payahlah saya. Kau minum lah banyak mana pun, memang kau tahu nak tegak lah. Berapa jam kau tak tidur ni, nak kejar trip ni pasal, nak yang kejar kapal ni. Sebab kapal tak tunggu kita, kita yang kena kejar kapal ni masa, betul tak? Jadi sebab itu kita kena perjuangkan ini melalui Malaysia Truckers, melalui Persatuan Pemandu Kontainer Selangor, okey, melalui lagi persatuan mana-mana yang semua kenderaan-kenderaan berat ataupun lori-lori trailer ni bergabung dan bersuara dan jumpa Menteri Pengangkutan, jumpa Menteri Kerja Raya. Kalau patut jumpa Perdana Menteri, jumpa Perdana Menteri. Buat satu tampakan setiap kawasan ni, bagaimana kita nak kena ada sekurang-kurangnya 20 lori, 20 trailer boleh parking dalam satu masa, kan? Jalan nak pergi Pulau Indah, mana tempat perhentian sepanjang-panjang jalan tu? Tak ada. Ada jalan sepanjang-panjang Pulau Indah tu, dah lah gelap, tak ada perhentian, jalan rosak teruk pula tu, kan? Lampu pun tak ada, betul tak bang? Okey, saya nak cerita lebuh raya Pulau Indah ni. Saya masuk sikit,
Itu bukan tugas dan tanggungjawab kerajaan negeri Selangor. Ramai yang salahkan dalam Facebook. Saya tengok, wah sedap je orang balon saya kan. Apa penyelaras dia, tidur ke apa, buat apa, tak buat apa. Dulu sebelum ni Khalid menang pun tak buat apa. Sebelum ni kita dah menang daripada 2008. Apa kita buat dekat Lebuh Raya Pulau? Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Lebuh Raya Pulau Indah bukan tugas dan tanggungjawab kerajaan negeri Selangor, bukan tugas MPK, bukan tugas JKR Daerah Kelang. Ia terletak di bawah Kementerian Kerja Raya, bawah Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Pusat. Okey. Dan orang yang patut mendesak supaya Lebuh Raya ini disiapkan cepat, dibuat dengan baik, diselenggara dengan baik ialah Lembaga Pelabuhan Kelang. So, ini tugas PJK-PJK yang dipilih ni nanti. Bermakna YDP-nya, Timbalan YDP-nya nanti, AJK, seluruh AJK buat satu surat rasmi nak berjumpa dengan Menteri Kerja Raya, nak bincang isu masalah Lebuh Raya Pulau Indah ni, kenapa ianya tidak diselesaikan sehingga hari ini. Saya sendiri tak puas hati. Saya cakap terus terang, pejabat saya ada motor-motor yang saya terpaksa simpankan sebab orang tu aksiden, tersungkur muka, tersembam. Saya ambil naik, saya punya Hilux tu, bawa motor dia, letak dekat pejabat. Itu je lah saya boleh bantu. Lepas tu aturkan ambulans apa semua. Tapi bukannya saya boleh buat hari-hari. Kalau kebetulan saya free, bolehlah. Tetapi hampir setiap hari mesti ada kemalangan. Betul tak? Nak pemandu kenderaan kecil ni, penunggang-penunggang motosikal, mesti ada setiap hari. Jalan dia sangat teruk. Okay? Dan saya sendiri pun bising benda ni. Saya dah buat, dan saya dah ambil gambar, saya dah hantar laporan. Yang terkini ni saya sendiri pun memang dah minta staff saya sebab saya dah tak boleh tahan. Dan mungkin saya akan bawa sekali dengan pengurusi persatuan pemandu-pemandu kontainer pun. Sebenarnya saya bincang pun pasal jalan tu dengan persatuan pemandu-pemandu kontainer Selangor, okey, untuk kita bincang bagaimana kita nak selesaikan isu jalan Pulau Indah ni. Sebab persepsinya cuba macam nak menyalahkan kerajaan negeri, sedangkan itu bukan tugas dan tanggungjawab kerajaan negeri. Cukai jalan yang dikutip ni semua pergi ke pusat. Lori trailer paling mahal sekali bayar, lori kontainer paling mahal sekali, prime mover punya cukai jalan. Dan cukai jalan ni memang sampai ke kerajaan persekutuan. Tuan-tuan bayar dekat JPJ, betul tak? Permit bayar dekat SPAT. Ini semua agensi-agensi di bawah kerajaan persekutuan. Dan diorang yang ada duit, diorang yang sepatutnya bertanggungjawab untuk buat Lebuh Raya tersebut dan siapkan. Dia memang kena siapkan Lebuh Raya tersebut. Dan kalau kita tengok laporan mengatakan ia dijangka siap pada tahun 2018. Tetapi kalau kita tengok cara diorang kerja ni, saya rasa 2018 pun tak boleh siap. Sangat-sangat perlahan, tak kerja, tak buat, dan sentiasa menyalahkan vandalism ni. Oh, kadang-kadang vandalism tu yang lampu tak menyala, wire kena curi, wire. Kenapa yang kalau highway dekat Pelas tak hilang lampunya, kalau yang dekat persiaran Sultan Ibrahim apa ni tak hilang? Kenapa yang Lebuh Raya Pulau Indah je hilang wirenya? Kan, betul tak? Jadi macam-macam jawapan yang kita tak boleh nak terima. Jadi saya kena ada gabungan-gabungan yang kuat. Kalau dia tak jalan juga, saya punya target bulan 2 ni kita buat mogok ramai-ramai kat Lebuh Raya Pulau Indah tu, kena turunkan juga duit untuk selesaikan masalah tu. Sebab saya difahamkan melalui mesyuarat yang ada dibuat di ni tertutup bang, ni bukan saya, ni jangan cakap misal cakap. Okay, ni mesyuarat tertutup, maklumat yang diorang bagi kepada saya, tak ada duit nak buat jalan tu, nak siapkan segala. Sebab tu ada sekali tu sampai 3 minggu ke 4 minggu dia dah kurik jalan tu, sepatutnya dia turap balik kan. Dia tak ada duit nak buat. Sampailah saya dedahkan dalam media, baru dia cepat-cepat turap. Dan dia pindahkan, ada lori dekat tepi tu untuk bitumennya lori tu, dia terpaksa pindahkan. Sebab saya tengok dah teruk sangat dah jalan tu, hampir setiap hari. Dan saya sendiri terpaksa turun dan minta diorang turap juga. Dan akhirnya sekarang diturapkan sebelah situ, yang cantik sikit yang sebelah untuk keluar daripada pelabuhan. Tetapi kalau jalan nak masuk ke Pelabuhan Indah tu sangat-sangat teruk, tampal-tampal sana sini. Mana boleh. Okey, kena siap segera Lebuh Raya ini. Jadi mungkin ini antara isu yang kena dibincangkan pada dalam mesyuarat agung ini. Dan kemana nak bawa, kemana nak dibincangkan isu ni, bagaimana kita nak bawa dan kita nak dokumenkan supaya ianya diambil berat dan diberi perhatian yang serius oleh mana-mana pihak ataupun agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab. Jadi macam tadi bila saya tengok itu isu Lebuh Raya Pulau Indah dan bila saya tengok tadi matlamat kebajikan pemandu ni, itu saya rasa sangat-sangat penting lah, sangat-sangat penting. Dan persahabatan, persaudaraan tanpa sepadan, sangat-sangat best.
Sangat-sangat best tagline ni. Dan dia maksudnya sangat-sangat mendalam. Jadi bila persahabatan, persaudaraan tanpa sempadan ni maknanya mana-mana saja kita pergi, kita dah ada kita ni network. Kalau followers Malaysian Truckers, page Malaysian Truckers Facebook ada 11,000 orang, maknanya banyaklah kita punya kontak sana sini. So macam hari ni perjumpaan, saya difahamkan tadi melalui ucapan Abang Azmi, ada yang tak kenal lagi antara satu sama lain. Jadi mungkin kita jadikan hari keluarga pada hari ini selepas mesyuarat agung ni nanti adalah hari untuk kita dekat-dekatkan mana yang jauh, kenal-kenalkan mana yang tak kenal, mesra-mesrakan mana yang belum mesra lagi, rapat-rapatkan mana yang belum rapat. Jadi insyaAllah kalau kita pergi mana-mana satu negara ni, Johor kita ada kawan. Memang sekarang dah ada, tapi lepas ni dia lagi lebih secara rasmi. Mungkin lepas ni Malaysian Truckers punya pejabat bukan hanya kata pejabat dekat Pelabuhan Kelang saja. Dia siap ada depo dia untuk rehat lagi. Dia ada macam dia punya kelab. Macam mana kapal-kapal punya klasi kapal ni, dia ada kelab dekat mana-mana. Kalau pergi ni, so Malaysian Truckers nanti dia ada dia punya kelab. Tu orang bila sampai mana-mana je, aku nak pergi kelab aku. Pergi, tak nak lepak tempat lain lah. Nak lepak dekat kelab. So sampai kat Johor nanti ada kelab dia dengan tanah lapang apa semua. So benda-benda ni kena minta dengan kerajaan. Mana cari-cari tanah lapang apa semua untuk kita ni kan. Benda memanglah saya cakap je, bukanlah kata boleh bagi ke tak boleh bagi, tetapi kita sebelum nak dapat kita kena minta dulu. Ini minta pun tak, macam mana nak dapat? Betul tak? Jadi kena usahakan melalui. Tetapi pertubuhan tu kena nampak cantik, kena nampak rasmi, bukan untuk niat untuk salah gunakan. Kena serius. Bagaimana nak uruskan benda tu, kosnya nanti siapa nak tanggung. Ni suka-suka nak buka kelab ni, siapa nak bayar kan? Jadi mungkin bermula dengan sebuah cabin saja 40 kaki dengan ada depo dia apa semua. Lepas tu boleh parking satu masa 3-40 lori. Lepas tu maknanya bolehlah ada tempat rehat, tempat istirahat, tempat apa ni boleh bincang dengan kerajaan bagaimana kita nak pusatkan pusat-pusat perhentian yang lebih official, lebih rasmi. Orang kata untuk pemandu-pemandu lori kenderaan berat. Kalau tidak dia akan berterabur macam tu je. Orang buat tak tahu dan orang akan ambil kesempatan. Kenapa orang ambil kesempatan tindas pemandu-pemandu? Sebab saya tengok tak bersatu. Tidak bersatu. Bila tidak bersatu ni, senanglah orang makan kita ni. Jadi hari ni ambil ketetapan mesyuarat agung yang pertama ni, jadikan satu sejarah, cipta satu sejarah baru. Lepas ni jangan main-main dengan Malaysian Truckers. Jangan main-main dengan Malaysian Truckers. Hari ni buat. Jadi Malaysian Truckers juga saya minta lain majikan ada kan. So, jadi kalau ada ahli-ahli yang bermasalah dengan majikan tertentu, kita tak boleh nak harap NTUC saja. Kita tak boleh nak harap Jadi Malaysian Truckers kena mainkan peranan. Kalau kata sekumpulan ahli dia kerja dengan syarikat A ni, syarikat A ni cuba menindas pemandu-pemandu lori syarikat tersebut, okey, dan kemudian persatuan pun dia tak bagi tubuh, union pun dia tak bagi tubuh. Jadi ini fungsi dan peranan Malaysian Truckers untuk turun bantu. Jadi kena minta hari ni macam mana kita nak buat. Maknanya bantu untuk menyelesaikan isu-isu yang berbangkit dalam sesuatu syarikat yang melibatkan kerjaya seorang pemandu lori kontainer ke, lori trailer ke. Bergabung pula dengan konsortium yang lain. Buat pula lepas ni ada satu konsortium baru pula yang bergabung pula semua pemandu-pemandu lori kenderaan berat ni. Jadi kena nampak pentingnya kena ada pertubuhan macam ini. Jadi itu antara yang saya rasa sangat-sangat pentinglah untuk tuan-tuan fikirkan dan bawa dalam mesyuarat agung pada hari ini. Dan saya mendoakanlah semoga Malaysian Truckers ini melalui mesyuarat agungnya yang pertama, bukan senang, betul, saya setuju dengan Abang Azmi. Saya setuju sangat-sangat, bukan mudah sebenarnya nak mengumpulkan orang untuk buat mesyuarat agung ni. Kalau pertandingan karaoke ke, cepatlah itu laju je, ramai je orang kumpul. Tetapi bila mesyuarat agung ni, orang kata, alah, aku pergi mesyuarat cakap-cakap pun apa selesai. Jangan pandang gini, tuan-tuan. Tetapi melalui mesyuarat agung ni lah sebenarnya kita boleh putuskan macam-macam. Dan lepas ni kena belajar sila. Jangan ingat bila kita pegang steering tu, tak semestinya kita tidak pegang dokumen. Okey? Tapi kalau tidak ada orang yang pegang steering ni, ingat siapa nak hantar barang-barang yang ada dalam satu negara ni. So penting pemandu-pemandu ni. Jadi ambil berat benda-benda ni.
Jadi selagi itu saya mohon juga, di samping kita bawa kenderaan berat ni, kenderaan besar ni, tuan-tuan dalam lori tu 80 tak kasi apa, 120 laju pun tak kasi apa dia. Tetapi kesian tu yang kita kancil kat sebelah, motor kat sebelah tu bergoyang kan. Kalau tuan-tuan kalau dia punya potong tu zoom, bergoyang tu motor tu. Itu yang kadang-kadang jatuh sendiri motor kan. Sebab angin lori ni bukan main-main. Dia sangat-sangat ni, nak tekan sampai 16. Dia tak sedap. Dia tekan sedap, dia tak rasa. Lori nak Volvo, nak Scania, yang besar tu memang tak rasa. Sebab saya sendiri pernah bawa pun sampai 1.2 tu pun memang tak rasa apa. 1.4 tu tak rasa apa lagi kan. Dulu ada Iveco yang 16 tu lagi sedap tu. Naik Bukit Genting apa semua tu kan, memang sedap kan. Memang tak cuba. Sekarang lagi dah full auto lagi lah, tak rasa apa. Kau tekan, dia tak goyang body semua, betul lah. Suspension semua sedap. Tapi tolong kesian pemandu-pemandu kenderaan kecil yang lain. Dia bukan semua yang dalam ni saya tengok dia bawa ikut undang-undang. Saya tengok dia tak ada potong. Muka tak pernah kena saman dengan DPJ, tak pernah kena saman dengan trafik, tak pernah kena speed trap. Saya tengok muka saya tahu. Jadi isu-isu macam ni lah, macam samban menyaman, bagaimana nak kurangkan. So melalui Malaysia Truckers lah kita jumpa dengan ketua polis negara untuk ambil berat, jaga keselamatan ni. Jangan sikit-sikit nak cari salah je, tekan, teruk lah kan. Jadi itu. Lepas tu macam bakong kan, driver biasa toki tak tahu apa, kena tunggu berjam-jam kan. So bagaimana nak buat sistem-sistem tu, nak buat penambahbaikan untuk buat pemeriksaan bus bakong ni, tunggu dah. Jadi tak masuk-masuk juga lorong panjang ni. Nak Padang Jawa punya pusat pemeriksaan panjang kan, betul tak? Jadi bagaimana nak mempermudahkan lagi urusan-urusan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada ahli jawatan kuasa penaja, terutama sekali kepada sekretariat yang berjaya menganjurkan mesyuarat agung yang pertama pada hari ini dan seterusnya Hari Keluarga. Bagi tepukan yang gemuruh kepada sekretariat. Bantu dengan Cikgu Asri yang bersyukur lumur buat program pada hari ini dengan AJK. Sebab cabar ni kejar saja minta peruntukan kan. Tapi untuk yang pertama ni, bila saya kira balik dah hujung tahun pun, saya tak boleh nak bagi peruntukan lebih sikit, lebih sangat pun tak boleh. Tetapi untuk yang pertama ni, alhamdulillah selepas saya semak bagi akaun apa semua, saya dapat sumbangkan RM2,000 untuk Malaysia. Cek pun dah siap dah bawa ke umum je, bawa cek sekali Jadi duit tu dah boleh pakai lah untuk Malaysia Truckers. Kalau untuk program lagi ni, kalau untuk hutang tak bayar tu boleh lah guna sikit so, kalau ada lagi macam tahun ni dah habis lah. So tahun 2017 kita boleh bincang lagi bagaimana kita nak membina macam tubuhkan koperasi itu. Kena bagi sokongan yang penuh tuan-tuan. Koperasi ni saya bagi contoh, semasa saya di MISC College, siapa yang ada koperasi ni kita jadi ahli koperasi. Lepas tu kita tak tahu apa, dan koperasi tu bergerak sangat aktif. Banyaklah kerja-kerja, dia ada jual tu, dia ada buat ni, dia ada masuk macam-macam ni. Saya masuk berapa je, tetapi lepas itu bila hujung tahun ni saya dapat bonus daripada koperasi. Ada sekali tu 800 je macam tu, ada sekali tu 1000, dia double loh, 1600. Padahal tak buat apa pun, tu je sekali saya masuk modal koperasi. Tapi sebab koperasi tu aktif, dia pun dapat geran daripada kerajaan. Dia ada cara, nanti kita boleh bincang. Dia dapat geran daripada kerajaan, dia dapat aktifkan, dia ada buka kedai koperasi sana. Sebab tu saya kata mungkin melalui koperasi tu nanti kita boleh minta tapak-tapak untuk dijadikan kelab-kelab dekat mana. Dia panggil standard club lah kan. Kita punya kelab, berhenti kelab mana lagi? Ni kelab Johor kan, Malaysia Truckers dekat Pasir Gudang, dekat mana-mana pelabuhan ni semua ada dia punya tapak untuk kita ni. So melalui koperasi itulah kita dapatkan dana. Kalau nak minta sumbangan macam saya pun tak banyak mana pun yang boleh saya sumbangkan, tetapi sedikit sebanyak saya boleh lah untuk meringankan. Tetapi untuk jangka masa panjang ni kena fikirkan kebajikan ahli
Dan selain daripada ahli memandu tu, dia ada juga keluarga-keluarga yang kita kena fikirkan kebajikan. Macam tiba-tiba ramai pula anak-anak pemandu-pemandu pandai-pandai semua kan, tiba-tiba nak masuk universiti, duit tak tahu nak cari mana, pinjam sana tak lepas, pinjam sini tak lepas. Anak nak belajar ni kan. Jadi mungkin dengan adanya koperasi itu, dia boleh membantu anak-anak tuan-tuan untuk sambung belajar yang lebih jauh. Jangan sia-siakan. Ini yang penting ni. So, kena tengok yang positif, jangan tengok yang negatif. Jangan tengok bila ini koperasi ni kan orang atas je lah yang hebat, untung apa semua. Tak. Kita ada mesyuarat agung kita. Ni kalau kita ya je masukkan duit apa semua ni kan, KK yang kat atas ni dah untung. Baju pun baju diorang, dia lawa yang lain daripada yang lain kan. Ini contoh saya bagi. Tapi AJK mestilah dia nampak lain. Janganlah pandang yang tu kan. Okay? AJK kena nampak yang lain. Jadi jangan kena ada tu. Sebab bila dia orang duduk atas, kerja dia orang lebih kan. Tuan-tuan punya kerja mendesak, minta dan cuma perlu hadir mesyuarat agung dan perlu menyokong program-program yang telah dirancang dengan baik oleh ahli jawatan kuasa yang dipilih lagi. Boleh atau tidak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Saya nak dengar laungan hidup Malaysian Truckers. Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Dekat luar tu semua apa? Hidup Malaysian Truckers. 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 Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan lafaz keramat yang tuan-tuan dah laungkan tadi, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan mesyuarat agung kali pertama Pertubuhan Komuniti Pemandu-Pemandu Malaysia ataupun dikenali dengan Malaysian Truckers untuk sesi 2015 dan 2016. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meremang, merinding. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Saudara Azizam Zaman Nuri. Dari segi maklumat, beliau merupakan seorang yang berpengetahuan. Dan saya sendiri pun kalau ditanya, dan saya pun perhatikan dalam rakan-rakan sahabat-sahabat Malaysia Trucker ni semua ada FB. Dan saya memang cukup respect. Semua melalui maklumat FB ni cepat sampai. Diorang tanya pada saya, cikgu ada FB? Tak ada. Saya antara individu yang tak ada FB. Cikgu tak ada FB. Saya tak ada FB. Terus saya cakap, carilah. Saya Muazzez Ismail cari FB saya memang tak ada. Sebab saya rasa, sebab tu saya respect. Saya maklumat cepat sampai, sambil memandu pun boleh. Hebat. Memang hebat bagi saya. Baik, jadi dengan hadirnya seorang yang berpengetahuan tinggi, luas dari segi pengangkutan di Malaysia ini, tak salah rasanya kalau dia kata Malaysia Trucker ini melantik ataupun meminta jasa baik dengan segala hormatnya nanti kepada Saudara Azizam untuk jadi penaung pada masa akan datang. Malaysia Trucker akan buat surat rasmi kepada beliau. Jadi untuk jadi penaung, mungkin boleh membawa isu-isu yang lebih baik lagi untuk Malaysia Trucker. Betul, bukan mudah tuan-tuan nak sampai pada hari ini. Dan saya pun bersama dengan Malaysia Trucker ni pun, walaupun dalam tempoh setahun lebih, satu perkara yang agak sukar. Jadi hari ini dijelmakan dalam satu keadaan, situasi dan suasana yang cukup baik. Untuk tanda terima kasih kepada Saudara Azizam, saya mempersilakan YDP untuk penyerahan sumbangan daripada Pelaras DUN 46 Saudara Azizam kepada YDP Malaysian Trucker dengan segala hormatnya sumbangan sebanyak RM2,000. Dan terima kasih. Okay, saya live video. Terima kasih kepada foto ni. Cek kerajaan.
Terima kasih kepada saudara Azmizam Al-Manuri. Sebagai tanda terima kasih kepada perasmian tadi. Majlis mempersilakan Yang di-Pertua Malaysia Neraka menyampaikan sedikit cenderan hati kepada saudara yang berbahagia, saudara Azmizam. Ya, duduk, jom. Jadi diharapkan dengannya ada sedikit dogi dan juga plak itu mungkin timbul rasa bangga di dalam hati, lubuk hati saudara yang berbahagia, saudara Azmizam. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Saudara Azmi Khamis selaku YDP Malaysia Neraka untuk menyampaikan cenderan hati. Dan boleh? Boleh? Okey, boleh ambil gambar yang pos nak gerak. Tak mana pos mana? Luar, okey. Kat sini lah, kat sini. Orang saya ikut ramai dah ni saya tengok. Nak ambil gambar di mana tuan? Di luar? Luar? Boleh sini pun Sini lah sini. boleh. Nampak kita punya ni. Boleh. Gambar sekejap apa dia ada nak. Saya nak kena gerak lagi, ada tempat lagi. Ambil ke depan ni semua. Boleh bang? Tangan dia. Sini. Dia lain ke depan ni semua. Loket. Boleh tak kursi dulu ni. Saya duduk je macam ni. Duduk je ramai. Dua dalam tel. Yang tengok dia ni. Boleh ke depan sekejap. Yang rendah di depan. Okey, pergi. Ambil gambar lu. Nanti kita duduk balik ya. Muat. Yang rendah di depan. Yang tinggi sikit ke yang duduk ke? Yang boleh berdiri. Mai. Apa ni? Pak lah apa? Gambar ni dia masuk FB nanti dia ramai nak datang. Kita bagi gegel kita duduk belakang tu dekat ICU, ada sebelahan atas. Sebelah atas. Bagi ruang sikit, bagi gegel pergi atas gegel sebelah awak yang. Silang baring ke apa? Boleh gaya apa pun boleh, maring ke apa tak apa. Boleh nak duduk. Duduk boleh nampak. Bagi duduk sama-sama. Silakan. Kamu sudah datang sudah sendiri. Poting sikit. Mai duduk. Ada rokok je dah. Buat dulu.
Semua masuk Yo. Semua masuk So, okey. 1, 2, 3. Tunggulah saya pun. Oh, dah. Okey. Ambil gambar yang kamera tadi tu ni. Okey, cantik. Okey, lagi sekali. Ready. 1, 2, 3. Lagi ambil baju naik. Lagi. Sorong tu. Okey, nice. Mana ada pun. Tak. Makan tay. Pakai baju ni Baju yang sikit tu ada dalam kita lah, Fahmi. Jom bang. Apa? Okey, sikit lah. Baju apa? Baju. Okey, mate. Ya. Panjang sangat audio tu. Okey. Ya. Boleh tanya siapa tu? Oh, ada. Nampak sangat ada apa tabung ni. Ni FTT-nya. Nanti kita
Biru aktor yang dulu. Mana agak. Oh. Sebelum kita Terima kasih kepada Yang Berbahagia Saudara Aziza untuk kita akan mulakan untuk mesyuarat agung pertama. Tapi sebelum tu kita bagi lebih kurang 10 minit lah untuk kita rehat, nak smoking ke apa-apa. Jadi lebih kurang dalam pukul kita pun tak nak lewat sebab apa kalau lagi lewat kita pun ada program. Jadi lebih kurang pukul 12